boleh ke ganja ni diluluskan penggunaannya dekat dalam Malaysia? Kalau korang baru belajar isap ganja, korang ni masih kategori bocah lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgahayu. Kalau jumpa aku lagi, Sam. Aku nak ucapkan terima kasih kat korang yang dah tengok video pertama daripada aku sebelum ni. Yang mana belum tengok lagi tu, aku nak minta korang check it out dulu video yang tu, baru korang proceed dengan video aku yang ni. Aku nak ucapkan terima kasih juga yang bagi komen-komen yang kat aku, yang rata-ratanya memang bagi komen yang positif lah untuk aku. Aku akan cuba sebaik mungkin untuk aku tambah baikkan lagi kualiti dalam penghasilan video aku, bermula daripada kali ni sampailah ke video-video akan datang, insyaAllah. Alright, kita proceed kepada topik kita pada hari ni. Beberapa bulan lepas, kita ada dengar tentang sebuah berita yang melibatkan seorang selebriti tempatan dalam Malaysia ni, yang dalam usaha beliau untuk melaksanakan penggunaan ganja di dalam bidang perubatan. Aku rasa benda ni dah tak asing lagi bagi kita semua, since benda ni pun dah banyak dilakukan pelbagai pihak sebelum-sebelum ni, but somehow sampai sekarang masih belum dapat lagi dikuatkuasakan undang-undang tersebut. Cuma timbul sebuah persoalan yang bermain dekat dalam benak pemikiran aku, untuk aku ajak kita bersama-sama fikirkan pada hari ni, which is, boleh ke ganja ni dilegalkan dekat Malaysia? Ganja atau nama lain dia weed, cannabis, marijuana, sebenarnya terlahir daripada sebuah pokok hemp yang bernama Cannabis indica dan juga Cannabis sativa. Terms ganja ni sendiri diambil daripada bahasa Sanskrit yang membawa maksud getah yang terdapat pada pokok tersebut. Ganja ni daripada dulu sampai sekarang yang kita tahu boleh dikatakan sebagai ubat kepada penyakit-penyakit yang melibatkan mental illness kita, ataupun yang kita lebih mudah katakan untuk steam kepala lah. Tapi betul ke benda tu? Okey, sebenarnya ganja terdiri lebih daripada 420 bahan kimia, dan antara salah satunya ialah cannabinoids. Aku ulang sekali lagi, cannabinoids. Aku minta maaf dulu terlebih dahulu sebab kan kalau apa yang aku sebut ni bunyi dia tak begitu tepat. Sebab yelah, maklumlah, tekak orang Melayu, lagi-lagi orang Negeri Sembilan, jadi bunyi dia tu akan ada pelat-pelat sikit lah So aku minta maaf dulu, siap-siap. Dekat cannabinoids ni, dia terdiri daripada dua komponen yang paling utama, which is THC dan juga CBD. Yang ni lagi pening, korang tunggu kejap. THC ataupun nama penuh dia tetrahydrocannabinol. Aku dah cakap kan? Inilah dia. Ini barang lah yang memberi kesan rasa high ataupun hayal kepada penggunanya. Ini yang orang kata barang jadi tu. So, dah bila katanya barang ni memberi rasa high, rasa steam, confirm lah tujuan utamanya digunakan hanya bertujuan kepada rekreasi dan bukanlah dalam bidang perubatan. Dan dalam THC ni juga, dalam kandungan THC ni sendiri, terdapat kesan-kesan yang sama macam dadah jenis analgesik yang lain. Analgesik ni istilah kepada dadah yang bertindak sebagai penahan sakit ataupun painkiller, which is contohnya aspirin, paracetamol dan juga naproxen. So, terdapat banyak kandungan THC di dalam pokok berjenis Cannabis indica. Itu pasal THC. Ini pula kisah pasal nama pair dia, which is CBD, ataupun nama penuh dia cannabidiol. Cannabidiol ni lah, ni orang kata budak baik ni. Yang ni berperanan yang besar dalam bidang perubatan tu, disebabkan kandungan CBD ni dia memberi rangsangan yang baik kepada otak yang bertujuan untuk rawat dan juga pemulihan. Dan macam yang kita tahu, CBD ni banyak digunakan di dalam terms-terms ataupun di dalam bidang-bidang perubatan dekat dalam dunia kita sekarang. Tetapi tak semua ganja yang ada kandungan CBD ni baik. Ada juga yang beri kesan yang sama macam THC tadi. Cumanya macam yang aku tahu, benda ni tak boleh diambil secara berlebihan lah. Kandungan CBD ni juga terdapat banyak dalam pokok yang berjenis Cannabis sativa. Itu pasal CBD. Dan aku akan terangkan serba sedikit secara ringkas je kesan-kesan terhadap penggunaan ganja ni kepada tubuh seorang tersebut. Kesan-kesan yang boleh dirasai kepada konsumer ketika menggunakan ganja ni ialah antaranya mulut kering, rasa pening-pening kepala sikit ataupun high, selera makan jadi bertambah, jadi pelupa ataupun kurangnya daya ingatan, ada kesukaran untuk bernafas, jadi paranoia dan juga ketagihan. Ini secara ringkas je aku terangkan, dan aku nak bagi tahu kat korang beberapa buah negara yang telah melaksanakan penggunaan ganja di dalam bidang perubatan. Antaranya Uruguay, Mexico, Colombia, Argentina, Spain, USA, Belanda dan juga negara terdekat yang kita sekarang, negara Asia pertama yang melaksanakan penggunaan ganja ni, Thailand. Tapi untuk pengetahuan korang, tak semua negara yang aku bagi tahu tadi tujuan penggunaan ganja ni tertakluk dalam semua aspek. Kebanyakannya hanyalah digunakan di
dalam tujuan perubatan sahaja. Cuma ada beberapa negara sajalah yang membenarkan dengan konsep pengedaran, penjualan, samalah tu lah, pengedaran dengan penjualan. Penanaman, pengedaran dan juga penggunaan ganja di dalam kehidupan seharian mereka. Sepanjang aku buat kajian tentang negara-negara yang telah menghalalkan penggunaan ganja ni, kebanyakannya atas dua sebab saja. Yang pertama ialah untuk sebagai alternatif bagi menggantikan ubat-ubat konvensional yang terdapat pada klinik-klinik dan hospital. Dan yang keduanya, bagi mengurangkan kadar jenayah yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Macam apa yang kita tahu, negara-negara besar yang lain macam USA, Mexico, Colombia, diorang ni kalau korang baru belajar isap ganja, korang ni masih kategori bocah lagi lah. Sebab kat sana dah ada macam-macam jenis dadah yang lagi melampau-lampau siap efek dia. Aku ada tengok satu video tu, ada cerita pasal ada seorang ni, tak tahu dia ambil dadah jenis apa. Dia boleh berlari, dia boleh hentak kepala dia kat tingkat kereta, pecah mat tingkat kereta tu. Dan dia boleh relax lagi berlari lepas tu. Tu ada satu, ada lagi satu cerita. Ada satu ni, aku tak tahu ada tengah hayal benda apa entah. Dia boleh lari daripada tingkat 2, dia jatuh, dia boleh bangun berlari balik mat. Kepala kotak dia. Itulah zombie yang kita tengok. So, berbalik-balik kepada persoalan aku sebentar tadi. Boleh ke ganja ni dihalalkan penggunaannya dari aspek perubatan? Aku ada satu pendapat aku sendiri yang aku nak ajak kita sama-sama bincang lah. Yang ni aku bagi tahu yang aku nyepat dulu. Pada pendapat secara peribadi aku lah, aku rasa tak boleh dan mungkin tak akan berlaku pun dalam masa yang terdekat ni. Aku ada sebab kenapa aku cakap macam tu. Yang antara sebab yang aku dapat uraikan ataupun aku dapat simpulkan dekat sini ada dua. Yang pertama sekali ialah dekat dalam Malaysia ni terdapat lebih banyak golongan yang mengambil kesempatan daripada golongan yang betul-betul memerlukan. Kau boleh faham apa aku cakap? Cerita dia mudah macam ni. Kau bayangkanlah kalau kerajaan mewartakan esok penggunaan ganja dibenarkan di dalam bidang perubatan. Aku rasa mahu esok hospital dengan klinik semua penuh man. Orang semua sakit kepala, anxiety, depression. Dengan aku pergi aku rasa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah aku rasa negara Malaysia ni sebuah negara Islam. Jadi sebagai sebuah negara Islam, kita ada terdapat pelbagai sumber, which is antara yang paling utamanya Al-Quran, hadis, sunnah dan juga ulama-ulama hebat dan besar yang telah banyak membantu dalam pembentukan sebuah negara tersebut. Macam yang kita borak sebentar tadi, kebanyakan negara-negara yang buat ni untuk tujuan dia mengurangkan kadar jenayah, untuk sebagai ubat konvensional. Macam kita pun dah ada dah benda-benda tu yang telah dinyatakan siap-siap di dalam Al-Quran. Itu tak ambil part lagi. Yang Al-Quran sendiri melarang benda-benda yang menghayal dan memabukkan. Jadi tu korang pandai fikir lah. Ini sebab yang aku dapat simpulkan untuk aku punya pendapat peribadi saja. Dan aku terbuka untuk korang pun bagi tahu pendapat korang dan komen korang. Boleh ke ganja ni diluluskan penggunaannya dekat dalam Malaysia? Tapi jauh dekat sudut hati aku masih berharap dan aku percaya jikalau ganja ni digunakan di dalam bidang perubatan, aku rasa mungkin boleh menjadi sebuah medium untuk menggantikan ubat-ubat konvensional yang mampu membantu pesakit-pesakit terutamanya dalam mental illness. Sebab apa yang kita tahu, dekat dalam dunia kita sekarang ni, dalam era kita sekarang ni, kebanyakan orang-orang meninggal dunia dah bukan lagi disebabkan physical health tapi mental health. Jadi aku rasa mungkin kita boleh gunakan ganja ni sebagai wadah baru untuk membantu pesakit-pesakit ataupun diri kita sendiri jikalau ada masalah ni. Jadi itu saja daripada aku pada hari ini. Aku nak minta maaf jikalau ada panjang penyampaian aku ni aku ada terkurang fakta, tersalah cakap ataupun ada benda-benda yang aku cakap menyinggung hati kalian semua. Tinggalkan ruangan komen kat bawah untuk korang betulkan lagi apa yang aku patut cakap ataupun gaya penyampaian aku, apa lagi yang aku perlu perbaiki untuk dari semasa ke semasa supaya aku dapat menghasilkan video-video yang lebih baik kepada korang. Thank you so much aku ucap kepada korang semua. Aku Sam, sampaikan walau hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgahayu. Ciao.